Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Encik Unggat Piun, nombor metrik 258905 daripada PJJ Kuching. Pada pagi ini saya akan membentangkan sebuah tajuk jurnal yang bertajuk Pempolitikan dan Reformasi Pengurusan Awam di Malaysia. Baiklah, saya akan bermula dengan tajuk pengenalan. Isu tidak amanah dan telus dalam kalangan penjawat awam bukanlah perkara asing. Ini khususnya dalam kalangan penjawat awam berpangkat tinggi dan ahli politik. Melihat kepada ini, tidak heranlah kerajaan sering mengingatkan penjawat awam akan nilai integriti. Dalam penulisan ini, tema umum yang diutarakan adalah bentuk atau sasaran pempolitikan di kalangan pegawai atasan menurut konteks reformasi pengurusan dalam sektor awam berdasarkan teori pengurusan awam baru atau PAB. Objektif penulisan. Dalam teori pengurusan awam baru, tidak terdapat pengasingan kuasa di antara ahli politik dengan penjawat awam, di mana ahli politik diberi kebenaran untuk terlibat sama dalam pentadbiran negara. Inilah yang dipanggil sebagai pempolitikan dan digunakan bagi memastikan kecekapan dan kapasiti pentadbir yang semakin meningkat. Jika dibandingkan dengan pengurusan awam tradisional, ahli politik tidak dibenarkan terlibat sama sekali atau digelar sebagai pengasingan kuasa. Dipercayai tidak berfungsi dengan sempurna dan menyukalkan kerja yang mana peranan ahli politik dan pentadbir perlu seiring. Di negara barat, sistem pentadbiran awam baru dilihat mampu membantu hala tuju sesebuah negara. Justru objektif penulisan ini adalah untuk menilai pempolitikan dan reformasi pengurusan awam di negara ini. Ini berikutan Malaysia mengamalkan sistem birokrasi yang mana dilihat antara faktor penyumbang kepada kekaburan keberkesanan pelaksanaan penggabungan peranan politik dan pentadbiran. Penemuan mengenai penulisan ini, kajian ini adalah berbentuk kualitatif iaitu deskriptif dan penjelasan. Ini kerana kajian kualitatif menjelaskan tentang fenomena dan persekitaran sebenar. Dalam penemuan kajian penulisan, terdapat 3 faktor yang menyumbang kepada pempolitikan dan pengurusan awam di negara ini, iaitu hubungan ahli politik dan pentadbir, pendekatan top-down, serta fasa kepimpinan dan pemimpin bagi hubungan ahli politik dan pengurusan awam. Didapati bahawa hubungan di antara kedua-dua pihak ini awal-awal lagi sudah kabul. Penjelasan ini dapat dilihat semasa era Tun Abdul Rahman, hubungan lebih saksama dan adil berbanding dengan Tun Mahathir, yang mana hubungan agak dilihat renggang. Ketidakpercayaan Tun Mahathir terhadap pengurusan awam ini lebih-lebih lagi kritikal semasa pergerakan Malaysia ke arah pengoperatan. Faktor yang kedua adalah pendekatan top-down yang bermaksud arahan dari atas ke bawah. Tidak dinafikan pendekatan ini mendatangkan hasil kerja yang cepat dan berkesan. Bagi aspek ketiga, iaitu fasa kepimpinan dan pemimpin, ianya juga dianggap kurang berkesan kerana seringkali disalahgunakan. Perihal ini khususnya dalam aspek hierarki atau birokrasi, pembahagian tugas serta sikap tidak konsisten seorang pemimpin. Kesimpulan analisis dari perspektif politik dan pentadbiran. Berdasarkan penulisan yang dikupas oleh penulis ini, didapati bahawa pempolitikan dan reformasi pengurusan awam di Malaysia masih berada di tahap yang rendah, dan ini khususnya pada era pentadbiran awam baru. Dari perspektif politik, campur tangan politik dalam pentadbiran yang dilaksanakan oleh penjawat awam atau pengurusan awam wajar dipertimbangkan. Sekiranya pada zaman Tun Abdul Rahman keadaan adalah terkawal dan terdapat kepercayaan di antara kedua pihak ini, maka sistem sedia ada wajar dikaji semula.
Ini kerana pihak pengurusan awam adalah pihak yang dilantik berdasarkan kelayakan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas. Jurnal ini jelas menunjukkan bahawa perlu ada sempadan batas antara hubungan ahli politik dengan pengurusan awam dan ini khususnya dalam ketiga-tiga aspek yang dibincangkan. Ini penting demi ketelusan tugas dan tanggungjawab sekaligus meningkatkan mutu kerja pengurusan awam. Bukan itu saja, campur tangan ahli politik wajar dipantau dari aspek logik dan kewajaran kerana tidak semua jabatan dalam kerajaan memerlukan campur tangan pihak ini. Ini seperti jabatan dalam negeri dan sebagainya. Dalam pada itu, entiti pengurusan awam harus memastikan terdapat jurang antara mereka dengan pihak politik bagi memastikan tiada penyelewengan. Kesimpulannya, berdasarkan penulisan dalam Pempolitikan dan Reformasi Pengurusan Awam di Malaysia, masyarakat perlu sedar bahawa kedua-dua badan ini wajar mempunyai sempadan demi kesejahteraan sejagat.